Aku... Tolong! Tolong aku, tolong! Tolong aku, wahai penunggu. Tolong aku. Aku datang sini, aku nak minta tolong. Tolong. Apa tujuan kau datang ke sini? Aku dengar ramai orang cakap engkau boleh tolong orang yang dalam susah. Aku datang sini. Aku nak minta tolong. Tolonglah. Tolong akulah, tolong. Aku nak jadi kaya. Tolonglah ubahkan diri aku, wahai penunggu. Aku sanggup buat apa yang kau suruh. Pertama sekali, kau kena mengaku yang aku ini lebih sakti dari siapa jua di bumi ini. Wahai penunggu, kepada engkau lah aku bersembah. Engkau lah lebih sakti dari sesiapa. Engkau lah lebih sakti. Tolonglah, buktikanlah yang aku boleh berubah hidup menjadi lebih senang dari sekarang. Baguslah. Bagus. Bagus. Aku mimpi. Pendengar Misteri Jam 12. Selamat datang ke rancangan Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Bersama dengan saya, Casey. Kiriman yang saya ingin bacakan sebelum saya lanjutkan kisahnya. Peringatan pada semua. Rancangan ini 100% hanya sekadar hiburan. Jangan anda percaya dengan apa yang anda dengar. Ingat, boleh jadi kisah-kisah yang anda dengar, kisah yang ditukuk tambah, dibuat-buat. Jadi anggaplah mendengar Misteri Jam 12 seperti menonton filem seram. Tidak lebih dari itu. Saudara, kiriman yang saya terima awal tadi anda dengar sedikit dialog yang telah pun dikirimkan. Ini datangnya daripada pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Fuad. Kata beliau, sebelum ini saya telah pun bertanya pada seseorang, boleh tak tolong carikan pakar. Aku nak merubah hidup aku. Hidup aku ni makin sempit. Ditinggalkan isteri, anak pun tak dapat jaga. Tempat tinggal pun aku merempat sana sini rumah orang. Pada waktu kita kesusahan, Casey, syaitan sentiasa datang berbisik pada telinga. Itulah yang terjadi pada saya. Saya diketemukan dengan seorang pakar perubatan. Namanya Tok Wan, bukan nama sebenar.
Saya jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan pun memeriksa saya dan Tok Wan kata saya kena buat beberapa perkara berikut ini, dan yang terakhir, saya kena pergi ke satu tempat. Tempat ni terletak dekat kawasan Sembawang, Casey. Saya tak nak beritahu Sembawang lebih tepat lagi dekat mana. Tapi ini merupakan sebatang pohon. Sebatang pohon rindang yang besar. Sekeliling pohon berkenaan banyak berhala-berhala yang diletakkan. Banyak juga balutan kain-kain warna kuning, warna hitam dan juga kain berwarna merah yang dibalut pada pohon ini. Jadi saya ni disuruh pergi ke sana selepas 12:30 malam hingga jam 2 pagi. Datang ke sana seorang diri, jangan bawa kawan. Pergi dekat pokok tu. Saya melutut dekat pokok tu dan saya kata padanya, ada bacaan-bacaan yang disertakan dalam bahasa Melayu lah. Lututku di bumi, kepalaku menjunjung langit yang tinggi. Dan ada lagi yang tak boleh dan tak perlu saya kongsi dengan anda. Selepas itu, dalam keadaan berlutut, beliau kena sujud sebanyak 7 kali. Lutut, dalam keadaan duduk berlutut, sujud, berlutut, sujud 7 kali. Berdiri, terus melangkah ke belakang. Tidak boleh membelakangi pokok, Casey. Jadi bila saya dalam keadaan sujud lutut sampai 7 kali, dari berlutut, saya berdiri, saya tak boleh pusing dan jalan. Ia akan tak jadi. Saya kena berdiri, jalan perlahan-lahan, jalan ke belakang. Jadi bahagian depan tubuh saya sentiasa memandang ke arah pokok. Sampai pokok itu tidak lagi kelihatan daripada mata, baru boleh saya pusing. Saya balik ke rumah. Selepas tu saya tidur. Malam yang pertama, yang kedua. Selepas hanya 7 hari, Casey. Dalam hati ni, apalah aku pergi jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan suruh aku pergi dekat pokok ni. Tak ada beza hidup aku. Hanya selepas 7, malam yang ke-7, saya tidur. Saya mimpi yang menyeramkan. Dalam mimpi itu, saya dapat rasakan susuk tubuh saya berada dalam hutan. Dengar bunyi anjing, dengar angin bertiupan, dengar bunyi guru, bunyi peti. Menakutkan saya. Akan tetapi, saya terdengar suara. Ketawakan saya. Tanya saya nak apa ni? Saya pun kata hasrat saya. Rupa-rupanya itu adalah perbuatan saya. Ya, perbualan saya dengan jin dalam mimpi saya. Saya tersadar dari tidur. Saya ingat lagi pada waktu itu. 15 minit sebelum jam 2 pagi. Saya tersadar. Bangun. Waktu itu saya bukan berada di rumah. Seperti yang saya katakan, saya merimpat sana sini. Waktu itu, saya tidur. Casey tahu tak, tempat estate perumahan, mereka ada bin center, tempat pembuangan sampah. Yang mana bin center ni, khususnya estate lama. Lori sampah akan datang dekat bin center, di situ lori sampah akan angkat sampah-sampah. Jadi dalam bin center tu, ada bilik. Bilik ini lazimnya digunakan oleh pekerja dan pekerja asing Bangladesh yang akan tidur dekat dalam sana. Atas ihsan pekerja dari Bangladesh, dia benarkan saya tidur dalam bilik mereka. Malam tu, Casey, mereka berdua tidak ada dalam bin center. Mereka berdua pada malam tu berada di tempat kawan mereka. Saya seorang diri dalam tempat pembuangan sampah tu.
Saya bangun 15 minit sebelum jam 2 pagi. Mimpi saya seolah-olah mimpi yang benar, Casey. Dalam mimpi saya mengaku yang dia adalah sesuatu yang lebih kuat dari apapun. Dan terus beberapa hari kemudian hidup saya berubah, Casey. Saya tak perlu jelaskan apa yang berlaku, tapi katanya di sini hidup saya mula berubah. Yang pertama sekali, saya membeli nombor eko. Walaupun tak menang jadi jutawan, tapi duit saya ni boleh saya gunakan untuk lebih kurang 2-3 bulan, Casey. Untuk makan, minum, naik bas, cari kerja. Kemudian dapat lagi duit bila saya main nombor. Makin banyak duit saya. Nak beli rumah tak boleh. Sebab saya ni baru berpisah. Kena tunggu lama. Saya sewa rumah. Mampu saya isi walaupun baru mula kerja. Bayangkan pendengar Ria 897. Lama kelamaan hidup saya berubah. Setelah sekian lama, mungkin 5-6 bulan, Casey, dah berubah hidup saya. Dah ada rumah sendiri, tapi rumah sewa lah. Dah ada kerja. Saya dapat rasakan rumah kosong yang saya tinggal ada kehadiran sesuatu. Beberapa kali dalam mimpi saya tidur di atas katil. Di atas katil yang sama, Casey. Saya mimpi dalam tidur saya ada perempuan baring di sebelah. Saya bangun. Saya tengok sebelah saya. Tak ada orang. Atas katil tu saya seorang diri yang tidur. Sampaikan pada suatu hari, bila saya kerap kali mimpi ada susuk tubuh baring dengan saya. Dah banyak kali perkara ini berlaku kepada beliau, kata Fuad. Akhirnya satu hari saya baru sedar. Setiap kali saya mimpi sebelah saya ada orang, saya bangun, saya rasakan macam saya berada dekat tepi katil. Katil saya ni katil king size. Besar kisi katilnya. Tapi katil yang besar tu, saya tidur, tiba-tiba saya berada dekat tepi. Walhal bila saya tidur, saya berada dekat tengah-tengah katil. Kali ini saya tidur, saya berada dekat tepi. Seolah-olah saya bergerak. Saya bergerak ataupun ada orang yang tolak. Saya mimpi kisi dekat sebelah. Lama-kelamaan, saya dah boleh terima hakikatnya mimpi itu. Dan lama-kelamaan, saya tahu dalam tidur, setiap kali saya tidur malam, bukan saya seorang diri, malah ada sesuatu yang tidur bersama dengan saya. Itu adalah janji saya. Kalau nak jadi kaya, saya kena tidur dengan makhluk berkenaan. Mendengar Ria 897. Saya mula jauhkan diri daripada kawan, daripada keluarga, daripada orang semua. Saya mula buat hal saya sendiri. Dan dipendekkan cerita, ada beberapa teman saya yang nampak perubahan pada diri saya. Hanya selepas hampir 3 tahun, Casey. Hampir 3 tahun, saya perlahan-lahan mula sedar. Yang apa jua mendampingi saya, menghambat saya daripada mempunyai kawan-kawan wanita. Casey nak tahu tak, bila saya pergi berubat, akhirnya saya nak keluarkan diri saya daripada masalah saya alami sekarang ini. Pada satu malam, saya pergi berubat. Jumpa dengan seorang pakcik. Duduk sini. Biar pakcik periksa badan kau, ya.
Ni dah berapa lama kau rasa kau ada sakit ni? Saya menceritakan Pak Cik. Mula-mula segan dengan takut Casey kena marah. Pak Cik tu memberitahu, kalau kau nak baik, kau kena ceritakan segalanya padaku. Saya ceritakan dari mula, saya minta bantuan, saya mendapat duit yang banyak, hidup saya lebih senang daripada mimpi, kemudian menjadi satu perasaan yang benar. Bila saya tidur malam, ada benda mendampingi saya. Casey nak tahu tak? Pak Cik tu cakap apa? Aku bukan nak takutkan kau. Memandangkan kau pun dah main dengan api, tangan kau pun dah terbakar sikit. Nasib baik terbakar sikit. Sebelum dia merebak ke satu badan kau terbakar, aku rasa aku kena selamat dengan kau. Apa maksud pakcik? Boleh tolong saya tak pakcik? Saya rasa tak sedap hati lah pakcik. Beginilah. Aku rasa badan kau dan benda yang selalu ikut kau tu adalah polong. Okey, saudara, mohon maaf kisah yang pertama tadi saya memilih kisah ini. Satu, kisahnya memang panjang. Ada dialog, dan saya telah pun membaca, memahami pengalaman daripada Fuad. Terima kasih pada Fuad yang sudi mengirim pengalaman ini. Fuad adalah pendengar Misteri Jam 12 dari Malaysia, dari Singapura, maaf, yang berkongsi pengalaman beliau. Sekarang ini masih lagi dalam sesi perubatan untuk menghalau polong. Polong ini telah pun menjadikan Fuad sebagai tuan baru. Dan katanya polong ni tak boleh halau sembarang sebabnya dia tak boleh hidup tanpa tuan. Jadi cara nak menghalau adalah untuk dapatkan tuan yang baru, tapi itu memang bukan satu solusi yang terbaik. Jadi kena halau dan sedang dalam proses, kata Fuad. Terima kasih. Kisah Fuad memang panjang. Ada juga perkara-perkara yang tak boleh saya kongsi sama kerana ini hanya sekadar hiburan. Jadi apa yang boleh saya ketengahkanlah. Terima kasih pada rakan-rakan yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM. Saya akan bacakan kiriman yang pertama. Tapi kali ini bukan kiriman email yang ingin saya mulakan kisah dalam rancangan MG12. Rakan-rakan MG12 di Singapura, yang berada di Malaysia, yang berada di Batam, di Kepulauan Riau, yang berada mungkin di Brunei Darussalam, yang berada di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih siaran Ria 897 FM. Berikut kisah yang ingin saya sentuh tentang satu, boleh saya katakan hobi, yang telah pun, ataupun hobi yang digemari oleh seorang pendengar, seorang rakan kita. Namanya Encik Suhaimi, berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Katanya bukan Cik Suhaimi, maaf ya, tapi ini kisah yang diceritakan oleh Cik Suhaimi, hobi yang digemari oleh isterinya. Isterinya adalah saudara baru, merupakan bangsa Cina yang telah pun menganut agama Islam. Dan katanya isterinya memang suka kalau apa jual barang-barang yang ada kaitan dengan purbakala Cina, dia memang suka simpan. Malah rumah kami pun ada beberapa perabot. Perabot-perabot mempunyai motif reka bentuk Cina. Jadi kisah yang ingin disentuh. Beberapa tahun yang lalu, kata Encik Suhaimi, perkara ini berlaku apabila kami pergi bercuti di negeri Cina dan melawati Great Wall of China. Bila berada di sana, Casey, isteri saya telah pun membeli beberapa barang. Antaranya sepatu. Sepatu yang cukup kecil yang dipakai. Mengikut sejarah, sepatu itu adalah berasal berkurun-kurun lamanya. Dan sepatu dijual dengan harga duit Singapura, wang Singapura, lebih kurang $800, Casey. Isteri saya memang minat dan memang sepatu nampak antik. Dan kalanya pun dah, katanya kala pun, warnanya pun dah hilang. Dan dikatakan di sini, mengikut penjual tersebut, sepatu itu berasal lebih kurang,
hampir 200 tahun yang lalu. Tak tahulah sejauh mana benar ataupun tidak. Pendengar Ria 897 FM. Jadi, tawa punya tawa, akhirnya dia jual dengan harga duit Singapura $800. Sepatu itu dipakai oleh wanita-wanita dulu. Dengan tali yang diikat pada kaki mereka supaya kaki mereka akan sentiasa kelihatan kecil. Jadi bila mereka berjalan, bila kaki yang kecil, badan yang agak besar, mereka akan jalan kelihatan dari jauh macam lenggang-lenggok. Itulah sejarahnya yang diceritakan oleh isteri saya. Dia pun beli. Dan bila dia bawa balik bilik hotel, memang saya ada rasa benda yang tak kena dengan sepatu itu. Tapi dia tidak tunjukkan. Maksudnya makhluk itu mungkin tidak tunjukkan dirinya yang sebenar. Pendengar Ria 897. Apabila saya balik ke Singapura, dalam rumah saya ada sebuah almari, display unit. Dikatakan telah pun dibeli oleh isteri saya, bukan satu, malah ada 3 display unit. Dia letakkan artifak-artifak dari China, porselin dan sebagainya, dan sepatu itu juga diletakkan dalam display unit dalam rumah. Malam-malam hari, Casey, sedang saya tidur, saya ternampak depan pintu bilik. Isteri nyenyak tidur. Yang terbangun saya, ternampak ada perempuan Cina berpakaian lama sedang berdiri depan pintu bilik kami ketika saya dengan isteri sedang nyenyak tidur pada malam itu. Pendengar Ria 897 kata Encik Suhaimi, bila ternampak susuk tubuh makhluk ataupun wanita Cina berdiri depan pintu bilik, saya terperanjat. Saya terkejut dibuatnya. Saya hanya boleh pejam mata dan istighfar. Gangguan hilang. Beberapa hari kemudian, gangguan yang sama datang. Kali ini kata Encik Suhaimi, saya dalam bilik memang ada tandas. Jadi saya turun dari katil, nak pergi ke tandas bilik. Rumah saya jenis mansionette. Jadi rumah saya, bilik kami di bahagian tingkat atas. Sedang saya, katanya Encik Suhaimi, nak masuk tandas. Waktu tu bilik kami tak tutup pintunya. Terperasan nampak macam ada perempuan Cina jalan linggang-lingguk. Daripada tak tahulah mana, sebab bilik saya bilik yang terakhir. Tepi bilik timbuk. Takkan dia tembus dari timbuk. Entah dari mana dia keluar. Dia jalan terus. Terus, Casey. Kemudian yang paling menakutkan, dia turun tangga. Saya dapat lihat dia turun perlahan-lahan. Cik Suhaimi, pada petangnya bila dia balik tugas, ajak berunding dengan isteri. Katanya nak cakap tentang sesuatu. Isterinya katanya isteri saya mula defensif. Tak boleh terima dengan apa yang saya katakan. Kerana sepatu itu kami bergaduh. Isteri tak nak berbual dengan saya. Casey, ini mungkin hasutan syaitan nak meruntuhkan rumah tangga. Akhirnya, apabila malam hari isteri saya sedang tidur dan saya ternampak makhluk itu berjalan, saya kejutkan isteri saya. Yang hairan, isteri saya tak nampak. Saya seorang saja yang nampak. Dipendekkan cerita, saya telah pun menukar sepatu tersebut dengan sepatu yang lain yang agak serupa tapi tak sama. Sampai sekarang isteri saya tak tahu yang sepatu dia beli saya dah simpan dalam loker di tempat saya bertugas. Cuba Casey bayangkan, bila letak sepatu tu di sana, rakan-rakan mula nampak wanita yang saya nampak. Tapi tak pernah saya beritahu, Casey. Tak pernah saya beritahu tentang sepatu yang saya simpan di sana. Nak buang sayang, beli $800. Terpaksalah saya simpan dan mengganggu rakan-rakan di tempat tugas. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Inilah dia saudara, kisah dari Encik Suhaimi. Terima kasih di atas kiriman SMS anda pada saya, Encik Suhaimi. Dan biasalah barang-barang purbakala ni selain daripada mempunyai mungkin nilai-nilai sejarah yang menarik, ia juga mempunyai dampingan-dampingan yang disebutkan oleh Encik Suhaimi. Benar atau tidak? Ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan saja.
Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenaran. Datangnya daripada Kak... apa ni? Ini dia. Dari Kak Caca, ya. Katanya, selamat tengah malam Kisi dan juga peminat rancangan MJ12. Kisi, kakak ingin bertanyakan pada Kisi, adakah benar kes perawan malam dikatakan menjelma selepas 12 tengah malam mencari mangsa anak-anak dara? Sebab jiran sebelah kakak terkena benda yang sama di kawasan estet perumahannya. Bukan apa Kisi, pukul 1 lebih pagi kakak dengar perempuan menangis depan pintu rumah jiran sebelah. Sampaikan kakak ni yang berada di dapur ketika itu sedang mendengar rancangan MJ12 terpanggil. Bila buka pintu, nampak anak jiran sebelah menangis depan pintu. Kakak pun keluar, tanya kenapa. Dia ketuk-ketuk, "Mama." Dan akhirnya ibunya buka pintu, dia bawa dia masuk dalam. Kakak pun kepo nak tahu. Bila duduk depan pintu tu, dia ceritakan dia ternampak ada perempuan di bawah kolong blok rumahnya. Awal tadi bila dia balik dari tugas. Dan wanita itu menunjukkan wajahnya yang cukup menakutkan. Kemudian bila dia terpekik, ya, ketakutan, katanya dia tak tahu apa berlaku. Tiba-tiba dia katanya wanita tu hilang. Dia lari naik tangga, tak berani nak naik lift walaupun rumahnya tinggi tingkat 7, rumah kakak lah. Dan itulah pertanyaan dari kakak kita. Yang ini kiriman daripada Shaliza. Kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kisah saya ringkas lah. Saya tak adalah kisah yang elaborate. Kata beliau, ini berlaku jam 12 lebih tengah malam. Waktu tu saya terasa haus sangat. Pergilah ke 7-Eleven berdekatan dengan rumah saya. Seorang diri saya berjalan dan belilah Mr. Slurpee. Amboi. Jangan cakap nanti malam ni semua orang keluar pergi cari. Jadi sedang saya berjalan menuju ke 7-Eleven tu, saya ternampak ada seorang makcik ni sedang duduk di kolong blok berselendang, dan saya rasakan mungkin dia sedang menunggu anaknya lah. Saya tak pastilah, tapi saya rasa macam tu. Jadi bila balik tu, nampak makcik yang sama sedang duduk di kolong blok. Lalu saya pun menunggu lift. Sampai di kolong blok rumah saya tekan. Lift pun dalam perjalanan nak turun ke bawah. Dan bila lift tu hampir-hampir nak sampai, tiba-tiba makcik tu, bila saya toleh, dekat belakang saya, Kisi. Ya Allah, Kisi, saya sampai terpekik, kata beliau. Saya sampai terpekik dan kemudian saya istighfar beberapa kali lah. Yang diceritakan oleh teman kita ni, dia bila sampai dekat lift lobby itu tekan butang, lift dah nak sampai, tergerak hati untuk toleh belakang, terperanjat bila nampak makcik tu berdiri di belakang. Ya secara senyap lah. Saya terpekik dan terkejut dibuatnya. Setelah saya tenangkan diri saya ni lah, saya jalan ke depan, pintu lift pun dah terbuka masuk ke dalam ni. Saya toleh di luar untuk tengok makcik tu nak masuk ke tak nak. Tapi makcik tu hilang. Kisi, memang cerita saya tak seram, tapi kalaulah sesiapa yang berada dalam situasi saya, kata beliau, memang amat menyeramkan. Tahu-tahu orang tu kat belakang saya, nasib baik terpekik. Kalaulah saya tercampak Slurpee tu kat muka dia. Dan satu hal, Kisi, terima kasih. Selamat malam. Saya bernama Astuti. Saya adalah seorang bekas pembantu rumah. Tapi sekarang ini saya tidak lagi bertugas di Singapura. Saya sudah pun kembali pulang ke kampung halaman. Saya tetap mendengar siaran Ria melalui internet radio. Memang kangen ataupun memang rindu sangat dengan rancangan-rancangan di Ria, khususnya Misteri Jam 12. Kalau Mas Kisi bisa ketengahkan pengalaman saya, boleh tak ketika saya bertugas sebagai seorang pembantu rumah bersama dengan keluarga orang Melayu. Kisi, saya tidak akan sebutkan siapa nama majikan saya. Tak nak mengaibkan mereka. Tetapi Kisi, inilah yang saya alami ketika saya berkhidmat. Ini adalah majikan saya yang kedua, dan ia adalah salah seorang majikan di Singapura.
Saya ingat lagi, pertama kali saya sampai dalam rumah itu, beg saya digeledah. Ya, ataupun dia gunakan perkataan yang saya rasa mungkin tidak difahami, saya gunakan perkataan geledah. Dikeluarkan barang-barang dari beg saya. Dan kemudian memeriksa beg saya. Ada tak kepunyaan-kepunyaan saya yang was-was? Mereka takut saya mungkin bawa hantu bersama dengan saya. Sejujur saya kata, saya ini bukanlah malaikat. Tapi tidaklah saya buat sampai kena menyihir menggunakan sihir. Kalau berada di negara orang, apa yang penting solat 5 waktu. Saya amat bersyukur. Majikan kedua adalah orang Melayu Islam. Yang pertama pun sama. Jadi lebih senang saya nak solat 5 waktu lebih senang. Bila nak berpuasa pun lebih senang. Dari kata Astuti diteruskan pengalamannya. Kemudian saya fikirkan, wah ini keluarga memang keluarga yang beragama kuat, ingin periksa. Bagus. Saya tidak kecil hati pun. Mereka mempunyai hak, kata Astuti. Jadi setelah itu mereka dapati saya tidak ada bawa apa-apa barang. Yang pertama kali saya rasa pelik. Malam tu lagi saya sampai sekitar pukul 6 lebih petang. 6 lebih petang barang saya dikeluarkan dan mereka pun mengarahkan saya buat tu buat ini dan sebagainya. Bila nak masuk waktu maghrib, saya tanya pada tuan rumah, ibu, mohon tanya, waktu maghribnya jam berapa? Kamu dah nak buat apa ya maghrib? Tanya ibu itu pada saya. Saya nak solat, bu. Ada sejadahnya enggak? Kamu pakai selimut tu dalam almari. Kamu nak solat dalam bilik kamu saja. Di luar sini semua jangan. Ngerti? Saya seolah-olah dimarahi Kisi oleh keluarga ini, kata Astuti. Saya rasa pelik. Selama saya bertugas dengan majikan yang pertama, tak pernah pun saya dimarahinya. Malah mereka solat bersama-sama. Tapi yang ini lain, Kisi. Saya hanya boleh solat dalam bilik saya, bilik kecil. Bilik ini terletak di bahagian dapur rumah. Sebuah bilik mungkin saya rasa yang ditambah. Rakan MG12. Setelah sekian lama, saya tidak pernah lihat isteri, suami, ibunya solat. Casey dan pendengar ia 897 FM. Mulalah ia berlaku di depan mata saya. Apabila ibu dalam rumah ini, bukan anaknya, bukan, tapi ibu kepada anak ini, apa yang dia buat, Casey? Dia panggil, Tuti, Tuti, sini tolong aku. Saya masuk ke dapur terperanjat, Casey. Apabila ada seekor ayam yang dah mati. Ayam itu sudah mati. Dikeluarkan dari satu bungkusan. Kemudian dia kelar lehernya. Darahnya disuruh saya tunggang ataupun terbalikkan ayam tersebut. Darah tu disuruh kumpul. Saya tengok apa ini ibu buat. Nak tanya takut dimarahin. Saya diam saja. Saya ikut. Isi tuang dalam botol. Kemudian dia simpan di dalam almari. Rupa-rupanya, kata Tuti, darah tersebut tujuan sihir. Baru saya tahu, ibu yang tua ini adalah salah seorang tukang obat yang terkenal. Rumahnya Casey setiap minggu penuh dengan orang. Orang datang untuk berobat. Orang datang untuk dapatkan ramuan-ramuan tertentu bagi penyakit mereka. Jadi, dari situlah, sedikit demi sedikit saya pula diganggu. Sebab saya seorang dalam rumah itu yang solat. Ketika saya sedang tidur dalam bilik kecil di bahagian dapur, saya dengar kerusi ditarik. Saya bangun, keluar dari bilik saya terperanjat Casey. Di meja makan di dapur, ada dua orang perempuan rambut panjang. Panjang sampai ke lantai. Lidahnya terjeli keluar. Casey sedang buat apa, Casey? Atas meja makan diletakkan dulang yang berisi darah ayam tu. Benda tu seolah-olah sedang menjilat darah ayam. Saya lihat dengan jelas. Bila ternampak, saya tutup pintu, saya istighfar berkali-kali dalam keadaan ketakutan. Pintu bilik diketuk, dicakar. Seolah-olah nak masuk ke dalam. Tapi mungkin kerana dengan kuasa Allah, katanya Astuti, bilik itu bilik solat. Seolah-olah dilindungi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Saya hanya boleh berzikir,
Dan ingat pada yang satu. Hari saya bersama dengan majikan ini memang tersiksa. Apa yang disuruh buat saya buat. Tapi sebaliknya saya sentiasa diganggu, Kisi. Saya masih ingat lagi ketika saya sedang solat. Kisi, saya sedang solat malam. 1/3 malam saya bangun. Saya nak ambil wuduk. Masuk ke dalam tandas. Tandas betul-betul tepi bilik tidur saya. Sedang ambil wuduk, Kisi. Depan tandas ada perempuan berdiri, matanya terbeliak tengok saya. Menakutkan saya. Seolah-olah tidak ingin saya mendirikan solat malam. Pendengar dia 897. Khidmat saya dengan keluarga tersebut hanya setakat 1,5 tahun sebelum saya berpindah pada majikan lain karena mereka tidak mampu membayar gaji saya. Jadi, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Kalau tidak, Kisi, mungkin 2-3 tahun saya hidup merana. Oleh kerana mereka tidak mempunyai kemampuan, ini juga mungkin atas bantuan Yang Maha Esa. Saya berjumpa dengan majikan yang baik dan lebih baik dari yang kedua. Terima kasih. Selamat tengah malam. Astuti, pendengar Misteri Jam 12. KI lah, kata KI. Dia KI ini adalah seorang pembantu rumah. Dia kongsi dengan saya dengan suara berbisik-bisik takut. Kata beliau, saya ringkaskanlah apa yang saya dengar tadi, amat ringkas sekali. Dia kata dia seorang pembantu rumah, kata KI ini, dan dia kena jaga seorang wanita tua, iaitu ibu kepada tuan rumahnya. Dan dikatakan ibunya ini dah dalam tahap kritikal. Kritikal apa? Sebab dia katanya mengikut apa yang dia tahulah daripada desas-desus dan juga sebagainya berlaku dalam keluarga ini. Dikatakan, difahamkan nenek yang dia jaga ni sebenarnya dah lama meninggal dunia. Dan yang duduk dalam badan neneknya tu adalah saka yang dia pelihara sejak dia muda lagi. Dan bayangkan, katanya beliau ni kena mandikan, beliau ni kena berikan makan, beliau ni kena jaga dia dan tidur sebilik. Pada mulanya sebelum ini beliau tidur sekatil dengan dia, tapi lama-kelamaan semakin hari semakin takut. Jadi beliau tidur di lantai, nenek ni tidur di atas katil. Perkara yang paling menakutkan berlaku apabila dia dalam keadaan menjaga nenek ni sampai ke saat ini, kata KI, adalah bila makan, dia akan makan dengan pelahap. Dia tak kira lah apa, dia akan makan dengan pelahap dan tak cukup satu pinggan. Kadang-kala sampai 5-6 pinggan dia akan makan. Dan selalunya dia akan buka peti ais pada tengah-tengah malam dan akan merata ataupun makan begitu saja daging-daging mentah. Antara perkara yang pernah berlaku juga, dia seringkali akan terbaring di atas katil. Tak boleh bergerak. Tapi hairan, tengah-tengah malam tu boleh bergerak. Cari makan, masuk ke dapur untuk mencari makanan. Walhal bila nak bangun pergi tandas, bila nak dimandikan, bila nak disuap makan, nak beri makan ubat, tak boleh bangun. Pembantu inilah katanya harus angkat, letak di kerusi roda dan alihkan dia, mungkin nak ke dapur, nak ke tandas. Tapi hairan, tengah-tengah malam kadang-kala dia boleh bangun bergerak, buka peti ais, makan dengan pelahapnya. Beberapa kali dia nampak perkara itu berlaku, beritahu pada tuan rumah. Tuan rumah kata tak percaya. Dia kata mungkin orang tu kadang-kala sihat tak. Itulah yang dia kongsi dengan saya. Dan antaranya katanya nenek yang dia jaga ni satu badan bau busuk, bau macam najis, bau macam bangkai pun ada. Jadi sampai sekarang dia tak tahu nak buat apa. Kalau dia komplain, dia akan kena hantar balik. Jadi maknanya dia tidak akan ada kerja. Jadi kan macam breach of contract gitulah. Kalau nak cari majikan baru, nak kena bayar balik, dan sebagainya. Jadi agak susah, terpaksa dia kekal di satu tempat saja. Tapi inilah pengalaman yang harus beliau hadapi. Jadi bagaimana para pendengar, kalau anda jadi teman kita KI ini, apakah mungkin yang akan anda lakukan? Berlaku lebih kurang 3 tahun yang lalu, ketika saya ada seorang pembantu rumah
yang 3 tahun yang lalu. Pengalaman saya ni amat menyeramkan, katanya Fiona. Kisahnya macam ni. Saya dapati beberapa kali bila saya nak masak, ya, sebab pembantu rumah yang saya ambil ni, saya tak benarkan dia masak. Cuma saya akan masak. Dia hanya perlu mengemas rumah, jaga anak kecil dan jaga ibu saya. Masak untuk suami, untuk keluarga, biar saya sebagai seorang isteri lakukan, kata Fiona. Jadi Fiona katakan di sini, saya dapati setiap kali nak masak, ada saja daging-daging merah dan mentah hilang. Pada mulanya saya fikirkan saya terlupa, mungkin saya dah masak ataupun suami saya ke ibu saya ataupun mungkin pembantu. Bila tanya semua tak mengaku. Jadi saya rasa curiga sangat-sangat. Apa yang saya buat pada satu hari ini, setelah lebih kurang 2 minggu lebih, saya dapati ya banyak daging-daging mentah saya kehilangan, berkurangan. Saya pasang kamera. Kamera ni saya lekapkan pada bingkai gambar ataupun foto frame dan letakkan di dapur. Kisi pukul 12 lebih tengah malam, pembantu rumah saya masuk ke dapur. Kemudian kisi alangkah terperanjatnya, dia makan daging tu dengan keadaan pelahap, daging mentah yang tidak dimasak. Daging yang saya simpan ada 2. Satu tempat freezer, satu lagi di bawah freezer. Tempat tu tidak keras. Itu kalau saya last minute nak masak, daging tu dah tidak begitu beku dan senang untuk dimasaknya. Jadi yang dia ambil daging yang sebelah bawah, tempat simpan daging. Saya terperanjat bila saya ternampak video tersebut, kerana malam tu saya dengan suami memang tidak ada di rumah. Jadi bila letakkan kamera tersebut, bila tengok balik, saya dengan suami terkejut. Pembantu rumah makan dengan lahap seolah-olah bukan dirinya sendiri. Saya tengok pun menjadi geli. Akhirnya dah tak tahu nak buat apa, hantar beliau kembali ke agensi dan pada mulanya dia tak nak. Dia tanya kenapa, apa salahnya. Saya tak boleh cakap kisi. Kalau saya cakap pun dia tidak akan percaya. Saya ada bukti. Bukti itu hanya saya tunjukkan kepada agensi rumah. Tetapi dalam perjalanan kata suami, tak apa, jangan kita susahkan hidupnya, kita hantar balik, cakap dia tak boleh kerja sudah. Itu saja. Jadi saya simpan dan dah buang dah video tu. Kalau saya ada, saya akan kirimkan pada Kisi dan Kisi lihatlah sendiri. Baik saudara pendengar Ria 897, boleh hubungi saya sekarang 669-11897 berkongsi kisah. Harap yang ingin berkongsi pengalaman, yang ingin ke udara berkongsi, boleh 669-11897. Selamat pagi pada anda semua yang sedang memantau Facebook Ria. Kita ada Raymond Hassan, salam, greeting from London, good to hear live here di menggunakan internet, sedang mendengar sekarang ini. Kita juga ada Kak Siti Sarpina, katanya Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Kakak sedang mendengar KC dari San Francisco, dah duduk sini 10 tahun KC. Ria tetap menjadi pujaan hati setiap hari mendengar rancangan ini, best sangat-sangat. Happy working, terima kasih. Kita juga ada siapa lagi ni, Nur Fadila, katanya sedang mendengar rancangan KC di rumah saya di Jurong. Dan tadi saya ambil peluang untuk pergi tandas bila Kisi putarkan lagu. Masuk dalam tandas, saya dengar bunyi orang buka tutup peti ais rumah. Sebabnya peti ais rumah saya ni ada gantung loceng. Tengah dalam tandas, nak legakan diri, dengar orang buka peti ais. Jadi saya ingatkan yang bangun tu adalah adik saya lah. Saya berkata, "Dek." Tak ada orang jawab. "Dek." Tak ada orang jawab. Dah bersihkan diri, buka pintu tandas, keluar, tengok tak ada orang KC. Saya masuk bilik adik saya, tengok dia perhatikan tengah nyenyak tidur. Saya tepuk-tepuk kaki dia, pun sedang nyenyak tidur. Siapa yang buka peti ais, pintu peti ais tu? Sebab saya dengar bunyi loceng KC. Cakap tentang loceng ni, difahamkan kalau boleh elakkan daripada kita menggunakan loceng dalam rumah. Loceng sebagai gelang kaki, gelang tangan. Ya. Sebab loceng tu adalah pemanggil-pemanggil. Dong, dong, dong. Entah benar ataupun tidak. Tapi ini dengar kata orang. Kalau ingin kepastian, anda boleh rujuk pada yang pakar, yang arif dalam bidang ini. Terima kasih. Ada yang di sini daripada siapa lagi sedang mendengar. Sementara saya nantikan panggilan.
Kak Nana Sarina, selamat Vos. KC lagu Anwar Zain best. Suka suara merdu. Hello dari Belanda yang tengah gelap. Oh, di Belanda sekarang berapa darjah Celsius sekarang ini? Maklumlah sekarang musim katanya di sini. Oh, ini nak dekat musim ni, selepas ni terus masuk musim sejuk Sini sekarang jam 6.30 petang. MJ12 the best. Terima kasih. Yang ini kiriman daripada Mak Iti. Mak Iti berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Mak Iti nak berkongsi kisah. Ini kata beliau ni minta tolong minta tolong cucu kirimkan kepada KC message ini, harap KC bacalah. Mak Iti ingin berkongsi satu peristiwa yang pendek saja. Tinggal dekat kawasan Aljunied, jiran daripada tingkat atas sampai bawah kebanyakan Mak Iti kenal sangat-sangat, baik yang baru maupun yang lama. Lebih rapat dengan jiran-jiran lama lah, orang-orang utai Jadi satu kali tu Mak Iti ni suka duduk dekat bawah blok. Kadang-kadang pukul 10 masih duduk dekat bawah ambil angin. Maklumlah rumah Mak Iti ni tingkat 2. Jadi nak turun naik tu senang lah. Dan sedang duduk, sebenarnya Mak Iti ni pada pagi yang sama tu baru ziarah seorang jiran, rakan jiran yang tinggal di tingkat 5, baru meninggal dunia. Jadi malam tu tengah duduklah sorang-sorang duduk. Terperanjat Mak Iti nampak seperti kelibat arwah yang dah meninggal tu sedang naik tangga, naik ke atas. Nampak dari jauh ni. Seperti arwah yang tinggal di tingkat 5 tu sedang naik tangga KC. Kata Mak Iti, seram pun ada, tapi tak naklah menegur kemungkinan agaknya itu merupakan korin orang yang telah pun meninggal dunia. Untuk pengetahuan KC, setiap manusia ada korin, tau KC. Korin tu adalah jin. Jin ini yang sentiasa mengikut gerak-geri kita, yang menghasut perbuatan kita. Dan korin, apa ni kata Maiti, korin kita semua yang orang Islam ni semuanya adalah korin kafir. Jadi kalau kita buat baik, kita solat, dia akan lihat kita, dia akan ikut, lama-lama dia pun akan menjadi Islam. Dan cuma satu je korin Nabi kita ni, dia mempunyai korin Islam. Yang lain semua adalah korin kafir. Wallahu a'lam, katanya Mak Iti. Terima kasih KC kerana membaca kisah ini. Terima kasih kembali. 66911897 dipersilakan. Siapa kegerangan di ujung talian? Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Ini 12 Ya, saya. Siapa tu? Nama saya Haikal. Haikal. Panggilan dari mana, Haikal? Saya daripada Hulu Langat. Hulu Langat tu di Kuala mana? Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Wah, jauh. Kuala Lumpur. Oh, Kuala. Saya. Aha, silakan. Okey, kisah ni berlaku masa saya berumur 12 tahun sebenarnya. Saya berada di, masa saya balik kampung. Rumah kampung, rumah papan dia 2 tingkat. Satu bahagian atas tu untuk tidur. Bahagian bawah tu ruang tamu, untuk tengok TV apa semualah. Selalunya kalau kami balik kampung ni, kita akan tidur atas. Tak tidur bawah. Jadi satu hari tu tengah tengok TV, saya tertidur depan TV. Jadi tu saya tersedar balik dalam pukul 2 pagi. Sebelah saya ada ayah saya lah, ada teman saya tidur kat bawah tu. Tiba-tiba dalam 5 minit lepas saya tersedar tu, pintu kayu, pintu rumah tu, dia macam berdentum tu, kuat tau. Macam ada satu hentakan daripada luar. Anehnya ayah saya tak dengar, saya seorang je dengar. Saya berpeluh benda ni, saya seorang dengar, ayah saya tak dengar. Berentum kuat tu. Lepas tu sama-sama cahaya kan, bila dia berhenti berentum tu, dia nampak ada macam perempuan tu bongkok sama dekat tingkap kaca tu tengah jalan. Lepas tu saya punya menjerit lepas tu supaya ayah saya bangun. Bila saya sedar, saya cakap, ayah tak dengar ke bunyi dentuman tingkap tu, pintu tu? Dia kata dia tak dengar, saya seorang dengar. Sampai hari ni saya pelik kejadian tu. Itu berlaku di mana rumah anda? Tak, di mesti di kampung saya di Pulau Pinang. Oh, di Pulau Pinang. Ya, saya. Jadi rumah saya tu, kalau dia maklum, rumah kampung tu keliling tu kebun macam hutan-hutan sikit. So jarak antara kampung, sebuah kampung ke kampung tu macam jauh lah. Keliling tu tanah tu sendirian, kampung, hutan apa semua. Sebab ini saya memang pelik kejadian tu. Anda seorang dengar, ayah tak dengar? Apa dia? Tak dengar, saya seorang je.
Yang menarik, tandas saya di luar kampung tu di luar. Dia tak adalah rumah. Kalau masa kecil-kecil tu nak buang air tu cukup takut. Itulah pengalaman saya. Jadi terima kasih masa saya berumur 12 tahun. kepada teman kita dari Kuala Lumpur. Terima kasih ya. Ya, saya Kembali. isi jam 12. Ya. Itu dia teman kita dari Kuala Lumpur, Ulu Langat. Wah. Ulu Langat Ulu Langat kat Kuala Lumpur, daerah mana tu saya tak tahu. Saya tahu Sri Amboi tu. Tu Sri Langat salah. Saya ni member saja. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita. Yang ini daripada Kuala Lumpur kita beralih kisah berikut ini. Ini berlaku di ini ramai sebenarnya pendengar-pendengar Ria di Shah Alam. Ini daripada Norita, nama Norita berkongsi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dari Shah Alam Section 12 nak berkongsi kisah peristiwa yang menakutkan berlaku. Di rumah saya ni saya tinggal di rumah teres 2 tingkat. Dan depan rumah tu ada tempat letak kenderaan, kemudian ada pintu besi lah, pintu pagar. Dan pada kejadian berlaku ni, waktu tu hujan kisi. Ni bukan hujan itu bunyi cingkrik Hujan, betul. Jadi sedang hujan, saya pun berdiri dekat tingkap bilik saya. Sambil tu sedang berbual, katanya Nurita sedang berbual dengan boyfriend saya lah, dengan cakap-cakap. Dalam keadaan hujan ni, saya ternampak depan pintu pagar besi rumah saya, berdiri seorang makcik dalam hujan. Kemudian saya cakap dengan kekasih saya lah, dia kata, ada makcik depan rumah ni, apa dia nak ni? Kemudian boyfriend saya cakap, hujan-hujan ke sana kan? Salah rumah kot, katanya boyfriend saya lah. Rasanya salah rumah agaknya. Jadi saya pun cuba teriak lah, Cik! Makcik cari siapa? Dari atas bilik saya ni. Makcik tu mendongak tengok dekat saya. Cik! Cari siapa, Cik? Yang hairan, makcik ni langsung tak ada perasaan bergegas. Tengah hujan, tak ada payung, berdiri depan pintu pagar besi rumah saya. Saya cakap teriak beberapa kali baru dia mendongak tengok saya. Kemudian dia senyum kisi. Dia senyum, dia angkat tangan, jari telunjuk dia tunjuk dekat saya. Sebab saya tanya dia, makcik cari siapa? Dia angkat tangan, dia senyum, dia tunjuk. Terperanjat saya kisi. Kemudian kekasih saya tanya, kenapa dengan you ni? Okey tak? I tanya makcik tu cari siapa. Makcik tu dongak tengok I. Kemudian dia senyum lah. Sedang berbual ni, saya sembunyi di sebalik langsir. Saya tengok balik. Makcik tu dah tak ada. Dah tak ada depan rumah. Malam tu, saya takut makcik tu menjelma. Katanya Norita. Saya dengan rela hati kisi pergi bilik Bibi. Bibi adalah pembantu rumah saya. Saya kata, Bibi, malam ni saya tidur dengan Bibi ya. Saya memang kadang-kadang suka tidur dengan Bibi. Nak-nak bila saya ada gosip. Ataupun nak meluahkan sesuatu. Kalau luahkan dengan parents, lain kisi. Nanti mereka akan anggap kita macam-macam. Luahkan dengan Bibi lebih baik. Jadi saya pun tidur dengan Bibi saya. Ketika tengah tidur, saya pun nak lelapkan mata. Saya terdengar bibi saya sedang komat kamit membaca Ayatul Kursi. Bayangkan. Saya buka mata tengok bibi tengah baca. Mungkin bibi ternampak sesuatu. Tak apa. Tidurlah sampai ke pagi, kata Nurita. Dan saya beritahu bibi saya keesokan harinya. Dan bibi saya pun beritahu yang dia ternampak sesuatu. Tapi Alhamdulillah benda tu tak adalah ganggu. Hanya sekadar pada malam yang hujan, yang mana saya ternampak. Beliau ni boleh tanya lagi tengah hujan-hujan dekat tingkap dari atas, makcik tu kat bawah depan pintu pagar Makcik! Cik jadi siapa, Cik? Cik! Makcik tu berdongak, tengok, senyum, kemudian dia tunjuk tangan. Seolah-olah dia kata,
aku cari kau. Misteri Jam 12. Okey, bersama dengan seorang lagi pendengar di hujung talian, dipersilakan. Hello, selamat pagi. Oh, dia tutkan saya. Baik, silakan 669-11897 untuk berkongsi kisah misteri anda dalam Misteri Jam 12. Ada di sini Alif Serbani katanya. Kesi Hulu Langat tu daerah mana? Hulu Langat tu daerah Hulu Langat lah. Yelah, dia macam Hulu Langat, dia sebelah hulu kiri. Kesi. Hulu Langat, dia sebelah hulu biru, hulu balang. Gitu. Dia macam Tampines tu dia sebelah sini Kesi. Jadi tahu. Aku langat kamu tahu nanti. Ada kata di sini daripada pendengar kita. Terima kasih pada anda semua yang sudah mendengar rancangan MG12. Ini kita ada Kiki Akilah. Assalamualaikum Kiki. Sedang mendengar dari Australia. MG12 the best. Wow. Rancangan yang menyatukan mereka dari luar negeri bersatu di Facebook Ria. Best sangat-sangat. Saya duduk Australia dah lama Kiki. Sejak katanya di sini sejak kecil lagi. Sekarang ni dah besar panjang. Wow. Dan pengalaman seram secara peribadi dalam rumah ada. Yang pertama, rumah saya sebelum berpindah ke rumah yang ini. Dipendekkan cerita, rumah tu kes seram sangat-sangat. Kalau tidur, satu keluarga bangun waktu pagi, nak pergi ke dapur, nanti akan nampak pinggan mangkuk bertinggi, Kesi, disusun tinggi, macam tower, Kesi. Itu satu kejadian. Tidak ada gangguan tarik kita tidur dari katil ke tak ada. Cuma dapur je. Nanti tidur malam dapur tu bersih sebab dalam katanya di sini dalam rumah di Australia ni, rumah pertama ni ada dapurnya ada island. Island ni sebuah tempat mungkin persiapan tempat masak lah. Ada bahagian kitchen top lah. Jadi tidur malam island tu bersih, bangun pagi island tu penuh dengan pinggan mangkuk yang akan ditindihkan meninggi. Ini perkara biasa. Sampaikan takut nak duduk rumah tu sebenarnya, tapi tak ada apa-apa, sekadar itu saja. Ui, seram Baik, 669-11897 dipersilakan untuk berkongsi pengalaman anda. Saya pakai gerangan di hujung talian. Hello, selamat pagi. Wow. Nampaknya saudara, waktu dah pukul 2 pagi. Ya, waktu di Ria dah pun masuk jam 2 pagi. Saya terpaksa undurkan diri. Seronok pula bila kita bercakap-cakap, berceluti. Tengok masa berlalu begitu pantas sekali. Terima kasih pada pendengar-pendengar di Singapura yang sedang mendengar di Jurong, di Tampines, di mana lagi, di Hogang, di Bukit Batok, di Bukit Purmai pun ada. Kita ada pendengar kita yang menetap di Gimo sedang mendengar. Wah, Gimo lama tempat ni. Gimo dekat dengan Tanglin Hot Chap Lau terima kasih pada pendengar di luar Singapura yang sedang Baik, saudara, ini datang daripada Nur Amirah berkongsi peristiwa. Kata beliau di sini, kisah kejadian ini berlaku baru minggu lepas. Saya menghadiri sebuah rumah hantu, rumah hantu sempena dengan sambutan Halloween. Jadi saya dengan kawan-kawan sekolah telah pun memasuki sebuah rumah hantu yang cukup popular dan terkenal. Saya tak boleh beritahu rumah hantu mana, takut nanti kalau kisah ni dibuat-buat ke masalah nanti ya. Jadi kata Nur Amirah, saya dengan rakan saya, kita seramai 4 orang memasuki rumah hantu ni. Jadi sedang berjalan, biasalah kisi, kalau 4 perempuan dah masuk dalam, kerja dia dari hujung sampai hujung terpekik aje lah. Jadi masuk dalam dah mula jalan rapat-rapat. Nampak tu terpekik, nampak ni terpekik, nampak ni bergerak sikit terpekik. Main terpekik je. Sampai kan satu sudut ni, di mana dekat tengah-tengah tu semua dah penat. Kepenatan terpekik-pekik. Lalu saya terperasan sebenarnya ada susuk tubuh yang hairan tu. Hantu dalam katanya dalam rumah hantu ni, dia macam Halloween night, di jalan ada lorong, ada mist lah. Tema hantu pada malam tu adalah hantu-hantu filem-filem Mat Salleh. Dalam tu ada mami, dalam tu ada Dracula, ada werewolf, ya. Dalam tu ada dikatakan no hit human ataupun manusia yang tidak berkepala. Tapi yang menjadi pertanyaan, sesuatu janggal ketika kami berada dekat lebih kurang tengah-tengah perjalanan tu, kami berhenti seketika.
Saya perasan ada hantu Melayu, Casey. Dengan baju putih, pun tak putih sangat. Putihnya agak lusuh dan agak kutuh. Rambut panjang, sedang berdiri tegak. Saya nampak ada kakak cantik atau lebih dikenali sebagai Pontianak. Tengah jalan, ketawa, terpekik-pekik dengan kawan-kawan. Bila kita berehat, saya ternampak, kenapa tiba-tiba ada hantu Melayu ni? Saya pun nak cakap dengan kawan saya lah. Saya perhatikan, terus menjadi seram sejuk. Daripada saya nak menegur, nak beritahu kawan-kawan, tak jadi, Casey. Takut. Cara dia berdiri, tak gerak-gerak. Dia tunduk ke bawah, rambutnya menutupi bahagian depan muka. Jadi habis satu pusingan dalam rumah hantu sampai dekat luar, kita pun dah ketawa, kepenatan. Saya masih terngiang-ngiang lagi susuk tubuh yang ada dekat dalam. Lalu apa berlaku? Saya kata pada teman yang saya nak jumpa dengan orang yang menganjurkan acara ini. Teman-teman saya tanya kenapa, saya kata tak ada, aku nak jumpa. Akhirnya setelah tanya orang tu, tanya orang ni, saya jumpa pihak penganjur dan saya tanya, boleh tak aku tahu dalam mis rumah hantu ni, temanya macam mana? Ada tak hantu Asia? Saya kata macam itulah dalam bahasa Inggeris. Hantu Asia? Kata tak, dalam ni semua adalah hantu-hantu daripada filem-filem seram seperti Mummy, Dracula, Werewolf dan sebagainya. Ada tak hantu Pontianak dekat dalam? Dia berfikir sejenak, kemudian dia tengok saya, dia giling kepala, tak ada. Oh, dia tanya saya kenapa. Saya cuma, tak ada apa-apa, tanya je. Sebab saya nak tahu. Saya nampak, Casey, dengan jelas ada susuk tubuh wanita rambut panjang berpakaian putih yang lusuh sedang berdiri di dalam rumah hantu berkenaan. Baik, kita jawab pemanggil yang terakhir pada malam ini. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Encik Wong. Encik Wong. Casey. Ya, saya. Casey ingatlah. Ingat Cik Wong, silakan, ada pengalaman. Ini yang kemarin saya tanya tu. Ni Pak Radin punya cerita tu masih tergantung. Pasal apa, waktu tu dah cukup. Jadi Casey pun tutup lah kan. Tergantung macam mana, cerita pasal apa tu? Tergantung cerita pasal ni lah. Kalau yang kena ni banyakkan orang Melayu. Habis dia hantu pun perempuan. Tak ada hantu jantan ke, hantu lelaki ke, tak ada lah. Habis lagi satu, tadi isi pun ada cakap kan, macam cerita-cerita orang putih punya hantu. Habis saya bandingkan orang putih punya hantu dengan sini punya hantu. Orang putih punya hantu saya pun heran lah. Pasal apa? Dia boleh kursi meja, rumah semua boleh pecah, sampai gelas semua boleh kena dorang mati. Ini saya skeptikal lah. Saya betul skeptikal tau, Casey. Apa pendapat Casey? Kalau siapa yang boleh cerita kan, diri cerita, dua lah maknanya. Kita hantu yang orang putih, sama kita Melayu lokal lah. Kan? Kalau macam, halo, Casey dengar tak? Silakan teruskan. Kalau macam Pak Radin ada telefon, isi beri dia peluang lah kita kan. Pasal saya masih tergantung, betul cakap. Saya masih tergantung lah. Cerita-cerita yang jual cerita ni semua kan, taksi, kat motor, ada ni ada tu. Saya banyak dah pergi banyak tempat. Kat Pulau Ubin, daripada pukul 10 lebih kita ambil bot sampai pagi, abu pun tak ada. Tapi kawan saya cakap ada. Budak Cina pun ada, pasal kita ikut SPI kan. Isi kenalkan SPI ni group. Jadi kita ikut ini group. Saya
tak nampak apa. Tu ada orang kata, apalah lu orang. Orang Cina boleh nampak, lu Muslim tu tak boleh nampak. Buat cakap buat tak tahulah. Habis orang cakap, alah, lu yang mata memang tak boleh nampak lah. Orang tak kasi lu tengok ni semua lah. Habis orang tanya, kalau nampak apa lu bikin? Saya cakap lah, saya baca lah. Allahu Akbar, Bismillah kan. Ya Allah, saya bangga apa saya nak tengok. Biasa kan orang buat gitu. Jadi ini cerita memang saya banyak. Saya punya cerita banyak lah. Saya dah ikut kan. Daripada 2 tahun lah boleh katakan kan. Sampai sekarang lah orang cerita gini, cerita gitu. Jadi saya kadang bila diorang cerita, saya dengar tak betul, saya cakap kan. Kekuasaan diorang kadang buat cerita tu, saya cakap kalau tak tahu, producer jangan bikin lah kan. Ni cerita hantu, kita kalau nak bikin, kita mesti nak melalui, kita dah kena baru kita tahu. Macam kawan saya cerita kan, bulan hantu, bila penghabisan nak bulan habis tu, nampak dia punya habuk berpusing tau. Saya tanya kenapa, dia cakap waktu tu lah diorang tengah rebut makan, diorang punya makan asap. Dia kata entahlah, Allah saya kata dia tak tahulah. Itu aja lah Cik Casey, kalau boleh Pak Radin terangkan kan, kalau ada peluang lah. Kalau tak ada peluang tak apalah. InsyaAllah nanti kalau saya ada cerita, saya cerita dengan Casey lah, yang saya ini cerita lah. Okey? Halo? Okey, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Itu dia dari Cik Wong. Dengan itu saya pun nak undurkan diri. Terima kasih. Jumpa anda esok ataupun malam ini 10 malam dalam Geng Burung Hantu. Bye bye.